amat pemurah, lagi amat mengasihani. Ini kita tengoklah tafsir dalam surah Al-Fatihah dulu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan menuntut mereka itu akan ayat dalil tanda atas keesaan Allah, maka turun. Baik. Wa ilahukum kita baca lepas sembahyang. Orang tua dulu kalau suruh baca ayatul kursi, dia mula dengan wa ilahukum. Kita ni hantu masuk hantu baca wa ilahukum. Ayat kursi bukan wa ilahukum. Ayat kursi mula dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayatul kursi. Tapi dah kita duk baca lepas sembahyang mula dengan wa ilahukum, duk sangka itulah ayat kursi mula dah. Ini dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat kursi pun dalam surah Al-Baqarah, tapi duduk tempat lain. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha, kita baca sampai wa ilahukum ilahu wahid kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat ni lah. Pasal apa baca tu pendek je. Lepas tu sambung dengan ayat kursi. Pasal apa? Dijadikan wirid selepas sembahyang. Pasal apa? Agak-agak apa pasal? Pasal apa tak ambil lagi? Sebab ulama mengambil ayat ini jadikan sebagai wirid lepas sembahyang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullah, nama Allah yang a'zam, yang paling mulia, berada dalam dua ayat. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pasal apa? Yang kedua kata Nabi, Ismullahul a'zam itu ada pada Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini bukan ayat kursi. Ayat ini di awal surah Ali Imran. Awal surah Ali Imran mula dengan Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu awal surah Ali Imran. Sebab itu dalam wazifah Ibn Zarruq, satu wazifah Ibn Zarruq, Imam Ibn Zarruq, dia buat satu wirid namanya wazifah Ibn Zarruq ataupun Safinatun Najah. Wirid dia ada dalam kitab. Dimulakan dengan ayat ni. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak apalah. Hak kita sembahyang, lepas sembahyang tu tak baca Alif Lam Mim, pasal kita ambil hak ayat kursi kan. Tak apalah, boleh lah. Maknanya ada dalam ayat dua ayat ni Ismullahul A'zam, nama Allah yang paling mulia. Sebab apa bila disebutkan nama Allah yang paling mulia ini, Ismullahul A'zam, doa kita dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Lepas kita baca pas sembahyang, bukan saja-saja baca, ada ambil pada apa yang Nabi suruh. Ada sebab dia. Jadi kalau lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit fi. Ataupun baca doa je tak pilih. Jadi korang lah. Korang bukan harap, tak dosa. Lepas bagi salam bangkit fi pun tak dosa. Tapi korang makan nasi saja tak dosa. Yang sudah. Tapi tak sedap lah. Pulau, gulai, ikan, telur, sotong, daging, semua ada ambil.
Mana ada atas meja ambil belakang tu jadi penyakit tu. Itu makanan. Ni bukan makanan, boleh ambil belakang. Jangan. Tapi makna tak sedap kalau kita tak ambil, tak wirid. Sebab tu kita ulama susun wirid tu bukan mereka pikir-pikir ambil ayat ni ikut, tak berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wirid kita tu kita yakinlah dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat ni yang kita dah baca. Dan ayat ni ayat tauhid. Bila kita baca, memantapkan lagi tauhid kita. Kita dah ulang kalimah tauhid ini menyebabkan kita ni Allah pelihara. Tauhid kita ni Allah pelihara insya-Allah. Baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata dan menuntut mereka itu akan ayat dalil tanda atas keesaan Allah. Siapa yang menuntut ni? Siapa yang menuntut? Mereka itu siapa? Makhluk. Yang kata Allah Ta'ala tu esa, apa dalil dia? Apa tanda dia? Apa bukti dia? Maka turunlah ayat ni. Inna fi khalqis samawati wal ard, bahawasanya pada menjadi 7 lapis langit dan bumi dan orang yang di dalam keduanya dan orang yang situ barang, sini orang. Situ barang, sini barang. Tak apa. Barang pun boleh, orang pun boleh. Lepas orang-orang dan barang-barang campur dua sekali. Bahwasanya pada menjadi 7 lapis langit, 7 lapis langit. Langit ada 7 lapis. Dan bumi dan orang yang di dalamnya, di dalam keduanya, daripada segala ajaib. Tanda kekuasaan Allah, tanda Allah Ta'ala itu wujud, ialah adanya alam ini. Itu dalam ilmu tauhid. Apa tanda Allah Ta'ala itu ada? Adanya alam ni. Mana boleh jadi sendiri? Tak boleh jadi sendiri. Jadi dalam dalil kita dalam Quran ni lah, inna fi khalqis samawati wal ard, bahawasanya pada menjadi 7 lapis langit dan bumi dan barang yang ataupun orang yang di dalam keduanya. Di dalam keduanya apa? Langit dan bumi. Maknanya barang tu, kalau tak ada orang pun ada barang di langit. Tapi sebenarnya ada orang di langit. Antaranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa belum mati, belum wafat, ada di langit. Orang dua. Di dalam keduanya daripada segala ajaib. Langit dan bumi ini penuh dengan keajaiban yang bila kita tengok, kita akan berkata subhanaka ya Rabb, subhanallah, maha suci Allah. Betul ni bukan jadi sendiri, menunjukkan kekuasaan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda wujudnya Allah, tanda berkuasanya Allah. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam surah Baqarah ni, dalam ayat yang kita baca surah Baqarah ni, ini ayat yang menjelaskan tentang langit, yang langit dan bumi, yang adanya langit, adanya bumi, adanya, dengan ada langit dan bumi ada kita. Kemudian cabang-cabang ilmu dalam dunia ni bercabang macam-macam, bercampur mengkaji langit dan bumi. Ada ilmu astronomi, kaji bintang di langit. Adalah
bila ada astronomi, ilmu astronomi itu mai mana? Mai daripada orang Islam. Mai daripada orang Islam sebab orang Islam baca Quran. Timbulnya ilmu semua tu mai daripada Islam. Sebab dalam kitab lain tidak menjelaskan sedetailnya penjelasan Al-Quran. Wal ardi, ilmu kaji bumi, korek bumi, tengok apa yang ada dalam bumi. Ilmu tu mai daripada Islam. Bila ada ilmu, ada jabatan, ada kementerian. Ni ilmu kaji bintang ni buat kementerian apa? Ilmu kaji bumi ada kementerian apa? Ada kementerian dia. Geologi ada jabatan dia. Di universiti ada cabang ilmu. Baik. Waqtilafil laili wan nahar, dan bertukar malam dan siang, dengan pergi dan datang, dan lebih dan kurang. Pendek je dia kata. Tapi Pok Universiti duk kajian ni, budak-budak anak-anak kita, cucu kita pergi mengaji universiti yang ambil bahagian ni sains, mereka duk kajian ni. Pendek dah kita mengaji ni dah. Dan bertukar malam dan siang, mereka mengaji 4 tahun, siang malam. Pasal siang, pasal malam je aku mengaji 4 tahun. Buat kajian. Buat kajian. Dalam Quran ada perkataan ikhtilaful lail. Ikhtilaf apa? Bersilih ganti malam dan siang. Ada perkataan yukawwirul lail. Ada perkataan yuqallibul laila wan nahar. Ada perkataan yughshil laila wan nahar. Banyak perkataan yang mana maknanya dia berbeza. Orang kaji, ulama-ulama Islam, sama ada zaman dulu ataupun zaman lalu ni, mereka kaji. Allah Ta'ala sebut bukan sebut saja. Allah Ta'ala sebut itu menunjukkan kepada berlakunya peranan matahari dan bulan yang menyebabkan berlakunya siang dan malam. Baik, matahari dengan bulan, bumi dengan matahari, bumi dengan matahari. Bumi, ini orang baru jumpa aja, Allah Ta'ala sebut dalam Allah. Bumi dia berputar 24 jam sampai dikelilingi matahari. Matahari besar, bumi pusing. Dia sendiri dia pusing 24 jam. Lepas tu ada 24 jam dia pusing. Sambil dia pusing, dia sambil keliling matahari sikit-sikit, menyebabkan berlakunya musim. Adanya musim. Ada musim bunga, ada musim luruh, ada musim sejuk, ada musim panas. Tempat kita sejuk sedia sebab tu ada aircon. Pasal aircon sejuk sedia. Tak beza sangat musim luruh dengan musim bunga, musim. Kalau kita pergi negeri-negeri yang ada musim bunga, musim luruh, di Mesir sudahlah ada musim bunga. Main musim bunga, rumput pun berbunga. Kita lalu kot tepi jalan sudahlah, rumput pun bunga. Cantik je. Main musim luruh, dia malah luruh lu. Luruh lu kan bunga, kita ingat. Luruh lu kan. Orang putih kata musim luruh ke tak? Autumn. Apa? Saya tak tahu orang putih. Arab saya tahu. Rabi' musim bunga. Rabi'. Sama. Panas, sama. Tu musim. Sebutlah sama apa, hebatlah. Bunyi macam hebat, macam orang putih tu buat. Mana orang putih buat? Allah Ta'ala yang buat. Tidak. Rabi' musim bunga. Kita kata ilmu ni lah, orang putih lah yang kaji dah.
Orang putih tak kaji terang mana pun. Dia pinjam ilmu orang Islam. Ulama Islam kaji berdasarkan ayat Quran. Banyak lagi ayat-ayat lain. Semua dalam Quran pasal musim ni. Pasal buah ada dalam Quran. Itu dia. Spring, musim bunga. Bukan musim spring, musim bunga. Spring itu musim bunga, kan? Bubuk kan? Autumn. Tak apalah. Autumn ke spring ke summer ke. Itu bahasa mereka. Bahasa kita musim luruh, musim bunga, musim sejuk, musim panas. Lagi tepi Mekah bulan 5 ni panas. Pergi bulan 12 sejuk, macam duduk ekor je. Seronok. Sejuk. Pasal apa berlaku itu? Kerana berlakunya putaran bumi dan bumi keliling matahari. Matahari tak keliling apa. Jadi utang tu je bumi yang keliling. Siapa yang duduk bagai atas kutub utara, ada yang malam sikit ke, malam pendek, siang panjang. Untuk bawah lagi, malam panjang, siang pendek. Sebab tu, kalau di Mesir ada musim dia. Musim yang musim panas, siang pendek musim panas. Orang main bola waktu malam. Budak-budak main bola waktu malam. Pukul 1 duduk main bola lagi. Tengah malam main bola tepi di jalan raya. Kereta tak ada orang tidur untuk main bola. Pasal apa? Sebab siang tak ada main bola, pendek. Malam panas pula, tak boleh tidur. Itu berlaku kerana apa? Kerana bertukar malam dan siang, dengan pergi dan datang, dan lebih dan kurang. Ada yang lebih siang, kurang malam. Ada yang kurang malam, siang dia panjang. Itu semua adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tak masuk siang pendek dia jangka masa macam mana? Ya, siang pendek. Pendek macam mana? Subuh pukul 4, habis pukul 8 contohnya. Subuh pukul 3, habis pukul 6. Panjangnya subuh. Pukul 3 subuh. Pukul 6 baru naik matahari, pukul 7 baru naik matahari. Panjanglah. Siang tu lambat. Siang maghrib awal. Maghrib pukul 5:30 maghrib. Jadi siang pendek. Kalau bulan puasa jatuh pada musim sejuk, musim panas, siang pendek. Puasa sah je. Kerana jatuh musim sejuk, siang panjang, puasa panjang. Itu dia. Semua ni bukan jadi sendiri. Mana boleh jadi sendiri? Bukan main teratur dunia ni. Dia musim. Jadi manusia tak boleh sombong dengan Allah Ta'ala. Manusia tak boleh nak melagak atas dunia ni. Wal fulki allati tajri fil bahri, dan perahu yang berlayar dalam lautan dan tiada tenggelam ia. Perahu kapal berlayar di lautan. Tak tenggelam. Siapa buat bagi tak tenggelam? Allah Ta'ala buat. Ada orang kata oleh kita yang buat kapal. Kita buat kapal bagi tak tenggelam. Memanglah. Kita buat sendiri ke? Kalau buat kapal dengan kayu tu siapa pergi tumbuh? Tak boleh mengaku, semua tak boleh mengaku manusia. Aku buat. Hak aku tu pun Allah buat. Hak aku buat tu pun Allah buat. Allah yang buat segala-galanya. Kapal pun Allah buat. Itu hakikatnya. Kita buatlah. Ni budak-budak kita ajak anak. Saya ajak anak saya.
Nak ajak ni sejak kecil lagi kena ajak. Dia tanya, pokok siapa buat? Allah buat. Lepas tu tanya permainan dia, ni siapa buat? Kelang buat, tukang buat. Itu habang kat dia. Kereta ni ambil mana? Besi. Ambil mana? Dalam tanah. Siapa yang korek? Kita korek. Ada orang korek besi, ambil besi itu buat kereta ni. Besi itu Allah buat. Kita siapa buat? Allah buat. Siapa yang buat kita korek besi? Allah yang buat. Jadi siapa yang buat? Allah yang buat. Jadi tak boleh mengaku. Hak kita dia cakap aku buat tu, itu sandak sebab kepada sebab. Sandak kepada adat kepada sebab. Tapi sebenarnya segala-galanya kembali kepada Allah Ta'ala. Tak boleh nak buat sendiri. Jadi akidah kita patah balik wa ilahukum ilahun wahid tadi. Sebab tu letak tu nombor 1. Sebab tu baru cerita bab tanda-tanda kekuasaan. Tanda saja. Kita ni sebagai tanda kekuasaan Allah. Allah buat alam ni supaya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Ada Ibnu Abbas kata liya'rifun, supaya mereka kenal aku. Kenal dulu baru boleh abdikan diri kan. Tak kenal nak abdikan diri apa, tak kenal. Baru boleh jadi hamba. Wal fulki allati tajri fil bahri, yang dia berjalan berlayar di atas laut. Laut. Bima yanfa'un nas, dengan barang yang manfaat akan manusia, daripada perniagaan dan muatan, daripada makanan dan pakaian. Jadi kapal tadi muat pakaian, makanan yang memberi manfaat kepada manusia. Kita tengok, kita pergi ke Pulau Pinang, kita tengok kapal banyak. Kita teringat kepada ayat ini yang menjelaskan bahawa kapal-kapal itu adalah semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala tenggelamkan kapal, tenggelam. Allah yang nampak kapal, nampak Allah. Allah yang melayarkan kapal, walaupun kita nampak dia ada izin. Segala-galanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita ada kereta di darat pun sama juga. Sebab itu Nabi ajak kita, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca tu bahasa apa? Nak ingat, kereta aku ni Allah yang jalankan. Memang aku berminyak dia berjalan, tapi segala-galanya di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Masuk minyak dalam ni, kita ingat petroleum ni bukan hak siapa-siapa, hak Allah Ta'ala. Siapa dapat petroleum jangan duk buat konak kat orang. Baik. Betul. Petronas bukan dia punya, Allah yang punya. Minyak siapa punya? Allah punya. Allah suruh tadbir minyak dengan baik, dengan betul. Tadbir dengan betul. Hak orang kena bagi. Hasil mahsul dia kena bagi. Baik. Faham no? Faham. Makanan, pakaian, semua muat dah kapal. Kalau tak ada kapal, tak boleh nak muat. Orang Kedah cakap Kedah muat. Tak tahu kan muat. Ni pun Kedah juga kena baru kan tempat lain. Bahasa kampung saya muat. Ni muat ni berapa tan boleh muat kan? Lori ni 2 tan boleh muat. Muat. Yang boleh muat.
Muat. Muat. Muat tak keluar bahasa tu. Baik. Habis kapan? Jadi kapan pun dia ada kementerian dia no? Okay. Dunia ni kecil ya, bawah kekuasaan Allah Ta'ala kecil. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Dan barang yang telah diturunkan Allah daripada langit, daripada air hujan, maka menghidup ia dengannya akan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian daripada matinya, keringnya, kalau tak ada hujan, kering habis. Kita baru-baru ni, sebelum ni kering, tak hujan lama. Lepas tu hujan main, pokok pun seronok, hijau, banjir terus. Hujan. Siapa yang turunkan hujan? Allah Ta'ala letak diri sendiri. Ilahukum ilahu wahid. Bila kita baca wa ilahukum ilahu wahid, kita ingat ayat ni, kita ingat tafsir dia, tanda dia. Allah yang menurunkan hujan daripada langit. Ma'in fa ahya bihil arda. Bila adanya hujan, maka ada ayat, maka ahya, Allah Ta'ala hidupkan al-arda dengan air tadi. Dengan sebab adanya hujan, maka hidup muka bumi selepas kering dia. Subur dia lepas dia kering. Ada kementerian pertanian. Tidak. Cuba tak ada hujan, tak ada kementerian pertanian. Di Mekah ada. Di Mekah korang hujan sekali sekala, tapi Allah Ta'ala buat bagi banyak apa? Petroleum, kan? Hujan korang tapi minyak banyak. Kaya. Kalau semua Allah Ta'ala buat dalam dunia ni satu iklim saja, semua tempat sama, Mekah pun hujan macam kita. Macam mana? Bumi ni macam mana? Tak boleh nak hidup semua sama. Pi tanu dah bermuktan ada, pi tani bermuktan dah. Semua dah. Orang raya dah tergantung kat Kaabah. Kaabah tu tepi dia pokok raya. Mana seronok? Orang Mekah masih dia tengok luar pokok raya berduri. Sedap orangnya nampak luar berduri. Baru dia kan. Kita pergi sana lah tengok pokok kurma pula. Barulah seronok. Barulah kita boleh mengenal. Oh, Arab macam ni, Negro macam ni. Baru seronok. Barulah kita boleh kenal, lita'arafu, boleh mengenal. Bila tak rasa nak tanya abang apa. Kalau Arab pun macam orang Melayu je, itu topek. Allah Ta'ala buat Arab sesuai dengan tempat dia. Melayu ni ketot-ketot sesuai dengan tempat kita, cuaca kita. Itu kebijaksanaan Allah Ta'ala. Itu tanda juga, tanda kekuasaan Allah, bijaksananya Allah. Kalau semua sama, tak ada nak heran apa, tak ada ajib apa. Sebab itu kita tengok, kita kata Subhanallah, Maha suci Allah, bijaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas itu wabassa fiha min kulli dabah, dan menghambur ia di dalamnya bumi daripada sekalian binatang, kerana mereka itu bertambah-tambah banyak dengan banyak rumput-rumput yang jadi daripada hujan. Bila turun hujan, rumput banyak, binatang pun boleh biak. Kalau bekat kering nak biak apa? Kering, jalan tak larat, mana boleh biak? Bila subuh dia makan elok, sihat tubuh badan dia, anak banyak. Bila anak banyak, orang belah kambing, seronok, kambing membiak. Cuba belah kambing, rumput tak ada, tak boleh nak biak. Adanya
Kementerian Pertanian. Adanya Maha, ada Maha. Maha buat di Serdang. Semua tu pasal apa? Ingatlah kat Allah Ta'ala. Pergi Maha tu tengok Maha je loh. Cantiknya pokok, subuknya. Lupa kat Allah Ta'ala. Yang bagi tumbuh tu siapa? Allah. Ada orang kata Allah ni tak pakai ayam, tak pakai ni, tak ada hujan, tak apa pakai ayam. Ayam ambil mana? Allah Ta'ala buat. Tak boleh buat sendiri. Tak boleh buat sendiri. Ada orang buat ayam melalui sedutan ni kan, sedut udara jadi ayam. Macam ikon ni, sedut udara tu boleh buat ayam. Dia kata boleh buat ayam sendiri. Awak udara buat sendiri. Ayak dalam udara tu boleh sedut, boleh pergi simpul ayak dalam udara tu jadi ayak. Boleh? Ada alat kan? Boleh tak boleh? Ambil cari dunia lihat bukan apa tak buat. Buat sendiri? Ada? Ada? Tak tahu belagak tak dunia. Tak tahu belagak. Allah Ta'ala nak suruh kita ni mengaku kita ni hamba Allah. Allah Ta'ala cerita. Habis. Wa tasrifir riyah, dan berganti-ganti angin selatan, utara, timur, barat, daya. Dia hangat dan sejuk, lembut, derah. Pendek yang dia sebut. Berganti angin. Angin mai daripada selatan, daripada utara, timur, barat, daya. Kita mengaji ilmu sains, ilmu alam dulu. Kan? Cikgu banyak ni ilmu alam. Angin monsun tropika. Angin timur daya, macam-macam angin ada. Timur laut. Barat daya. Ada angin deras, ada angin sejuk, ada angin lembut. Macam-macam angin juga ada. Angin apa? Kepala angin. Angin putih beliau. Macam-macam angin yang bernama semua nama perempuan. Betul tak? Angin ni semua orang bernama perempuan. Pasal apa? Sebab orang perempuan suka berani. Ada angin. Angin. Tapi nak angin pun orang perempuan ramai. Lelaki. Sampai mereka monopoli tempat untuk orang lelaki boleh ambil hadis. Tu angin orang perempuan tu. Mereka gajak habis. Mana orang lelaki duduk dah luar. Ya. Itu tanda nak semak. Orang perempuan banyak, orang lelaki tanda nak semak. Tak ada orang nak semak. Lagi nak bagi semak cepat, bagi ramai lagi. Baik. Was-sahabil musakhkhar wa tasrifir riyah. Tasrifir riyah ni dua kata ada. Tiupan angin. Tiupan angin. Orang kaji boleh buat tesis pasal tiupan angin saja. Sebab tiupan angin itu menentukan aliran ataupun apa nama cuaca dunia. Kaji daripada air laut yang diserap naik jadi wak, jadi sahab, jadi apa? Awan. Kita lalu tengok atas, tengok awan je lah. Kita naik sampai terbang tengok video tu awan. Masuk dalam awan. Sampai ke terbang pun bergerak. Awak jadi sendiri ya? Tak jadi sendiri. Masa kecil-kecil dulu kita duduk mengaji sains, cikgu bawa cerek masuk air. Lepas tu cikgu suruh ambil ambil piring, bubur kat mulut cerek tu, tengok. Nampak tak wak tu hujan macam ni yang berlaku. Kan? Ilmu tu ambil mana cikgu duk ajak tu? Ilmu Allah Ta'ala. Sebab tu ilmu sains ni ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Cuma lah ni orang tak kait dengan Quran dengan hadis. Dalam Quran cukup banyak.
Kalau cikgu sains boleh baca ayat ni ayat sains cantik dah. Tapi tak ada ayat Quran ni dalam buku sains, tak ada. Buku sains tu cantik lah, tapi kalau boleh cantik lagi, apa tanda, apa cerita tentang berlakunya kitaran alam ni, ambil ayat Quran antara ayat ni. Budak-budak hang ngaji pendidikan Islam tadi dengan ustaz pun, cikgu saya kata cuba baca ayat ni, wa tasrifir riyah, baru nampak hebat. Baru nampak hebat ni orang Islam. Itu cara kita nak cetut, cara kita nak bagi dekat dengan Quran. Ni kita baca Quran dalam pengajian tafsir Quran. Di sekolah baca dalam ilmu pendidikan Islam. Padahal dalam ilmu sains boleh baca Quran juga. Tak ada lagi hak tu yang kita nak buat. Kan payah mana? Banyak kitab-kitab law ni dikaji oleh saintis Islam. Ni ayat ni, benda ni apa kaitan dengan Quran, bawa ayat Quran. Baru nampak, Quran ni hebat. Bukan belajar dalam pendidikan Islam agama saja, dalam sains, ada ayat Quran. Baru nampak, mereka ni duk pemain kita dalam ni, ilmu ni main belajar Quran. Baru budak tu main, hebat Quran. Baru nak baca Quran. Ni tidak main kat ustaz baca Quran, main kat cikgu tak baca Quran. Kena ubah kurikulum. Siapa nak ubah? Tuan-tuan lah nak ubah, perempuan. Tak kira lah, tak lama ke? Pencin dah nak ubah. Macam mana? Tak apa, pencin pun boleh ubah. Tak, kita kan nak ubah, kita hantar orang yang boleh ubah lah. Jangan nak hantar orang hantar kerja ubah. Hantar orang yang faham Quran dia boleh ubah. Orang macam saya ni boleh hantar ni. Boleh tak? Boleh hantar. Tak payahlah, saya tolong abang dia sudahlah. Hantar orang boleh ubah kurikulum tu. Nak ubah macam mana? Orang yang faham Islam boleh duduk tempat tu, dia ubah lah. Kalau dia tak faham Islam, duduk macam lok. Bukan dia kata mengaji di sekolah tak betul, tapi nak bagi elok lagi, cantik lagi, dekat dengan Quran, buku baca Quran. Salah tak? Tak salah. Barulah tak jadi, tak jadi apa? Sekular. Yang jadi sekular tu sebab apa? Hak ni tak ada kena-mengena dengan Islam. Mengaji lah tak ada yang Quran, tak kenal Allah Ta'ala dengan ilmu sains. Hak kena Islam, masuk buku ustaz ajar Islam. Awak cikgu tu tak Islam tak? Dia Islam, dia kena guna ilmu Islam dia. Ilmu sains tu kena dekat dengan Quran. Boleh tak? Asas dia dah, sebab ambil daripada Quran. Tapi janganlah nak bubuh nak pun cari dalam Quran. Apa dalam Quran boleh nak pasang nak ni? Nak pasang skru ni, apa jadi dia di no itu? Dah asal dia dalam Quran. No? Kena faham. Boleh tak? Barulah berguna orang-orang hafal Quran. Baru orang nampak, mulianya Quran, orang hafal Quran ni pasal apa? Pasal mereka ni ada kat mereka semua. Ayat pasal sains ada kat mereka, ayat pasal langit ada kat mereka, astronomi ada kat mereka, ayat pasal zoo ada kat mereka. Pasal zoo ada dalam Quran. Ankabut, Al-Baqarah, Al-Nahlu, lebah. Orang yang belah lebah dia boleh baca ayat Quran. Dia boleh tahu. Lebah ni bukan dia cerita khasiat dia saja. Berdasarkan dia dalil Quran. Kita dia madu lebah, doa abang madu saja tahu. Ni makan madu ni bagus, boleh tambah jadi madu. Boleh. Itu dia tahu. Boleh bermadu. Boleh bermadu. Lain kali semua madu, nangka madu, semua madu. Orang je tak madu. Baik. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan yang di jalan antara langit dan bumi dengan suruh.
Allah kepada tempat yang dikehendaki Allah. Itu dia. Awan yang musakhar. Musakhar yang apa? Yang dijalankan. Awan tu berjalan merata. Awan tu berjalan merata. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia kata kepada awan, wahai awan, di mana saja kamu berada, kamu pergi ke mana pun, zakat sampai kat aku. Saya tahu awan tu dia pergi ke mana pun, turun hujan, tumbuh pokok padi, pokok gandum, zakat sampai kepada khalifah. Hak aku juga. Maknanya pemerintahan Islam adil. Tak mana pergi orang bayar zakat. Sebab apa? Orang kenal awan itu adalah hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Kalau Allah tak turunkan hujan, tak tumbuh padi, tanda syukur kepada Allah Ta'ala, aku buat padi, aku bagi 1/10 zakat. Tanda syukur pada Allah. Bayar zakat. Zakat padi, zakat gandum. Jadi orang yang terlupa kata padi dia Allah yang tumbuhkan, sayang nak keluar zakat. Sayang sayang. Tak keluar zakat banyak. Itu main penyakit. Baik. Habis la ayatin li qaumin ya'qilun. Itu beberapa ayat dalil tanda yang menunjuk atas keadaan Allah Ta'ala asal bagi kaum yang berakal mereka itu. Maknanya semua yang disebut tadi adalah tanda kekuasaan Allah. Yang tanda ni siapa yang boleh dapat? Orang yang ada akal, orang yang mau berfikir. Maknanya kita menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita ni rajin fikir. Masalah dia tak mau fikir. Pergi hari kiamat esok barulah nak fikir. Oh, ya Allah Tuhanku, patahlah balik aku ke dunia, aku nak fikir. Aku nak jadi cerdik. Atas dunia lu pun tak cerdik, sebab tak fikir. Sebab kita bukan baca saja ayat wa ila hukum tu. Kita kena baca juga ayat selepas itu yang menghuraikan keesaan Allah Ta'ala. Allah yang menguasai alam ini, Allah yang mentadbir alam ini. Sebab itu Allah jadikan manusia ni khalifah. Khalifah ni orang yang mentadbir alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hujan, Allah Ta'ala bagi laut, bagi darat, Allah Ta'ala bagi tumbuh pokok kayu, Allah Ta'ala bagi ada petroleum, ada minyak, Allah Ta'ala bagi ada apa lagi? Macam-macam. Bukit, bukau, boleh buat pulau mai. Batu, macam-macam jenis batu juga ada. Kita tak baca lagi ayat bukit, bukau yang berwarna-warni. Antaranya boleh mai, buat mai. Kita buat mozaik ni, buat apa orang panggil buat? Marmar. Daripada bukit, bukau. Siapa yang buat? Allah Ta'ala buat. Jadi kita kembali balik, bila kita yakin segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia hanya mentadbir alam. Allah suruh mentadbir dengan cara yang betul. Sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, siapa yang boleh tadbir dengan betul? Orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang berakal, berfikir. Bila dipikir, dia tahu ini semua adalah anugerah Allah, maka akan lahir daripada lidah dia, hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Macam mana kata Nabi Allah Sulaiman, hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Dia takkan sombong jadi raja. Walaupun Nabi Sulaiman tu raja yang hebat, pemerintah yang hebat, dia boleh tadbir, boleh suruh angin bawa dia pergi mana. Angin yang bawa dia pergi terbang. Tapi dia tetap hada min fadli rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku. Dia tak mendagik dada, ini semua hak aku buat. Dah. Itu barulah maknanya orang yang berakal,
orang yang bijaksana, orang yang cerdik. Kena bawa orang kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bawa orang supaya menyembah kita. Kita ni lupa. Ada kuasa sikit je Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang kita sudah lupa pada Allah. Suruh orang sujud kat kita. Hang kena hormat kat aku. Hang kena sujud kat aku. Hang kena ikut cakap aku. Walaupun kadang-kadang melanggar hak Allah Ta'ala, melampau batas-batas ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kita kena jadi orang yang yaqilun, orang yang berfikir. Jangan dengan sebab RM500 kita dah tenggelam puncak. Dengan sebab RM100 kita dah tenggelam puncak. Fahamlah. Jangan buat tak faham. Faham ke tak faham? Tak. Faham, jangan tenggelam puncak. Kita menilai dengan akal fikiran kita yang Allah Ta'ala bagi, dengan akidah kita, ilahukum ilahu wahid. Kita bersama dengan orang yang ikut ilahun wahid. Kalau tak faham lagi, saja buat tak mau faham. Kalau tak faham juga, tanyalah saya. InsyaAllah saya tolong abang. Tanyalah saya. Habis dah. Habis dah. Habis. Berapa jam? 10.30. Tengah jam ni. Jadi kita berhenti dekat tu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita yaqilun, jadi orang yang sentiasa rajin berfikir. Kita tengok laut, kita tengok, oh ni semua anugerah Allah. Jadi kita tak lupa kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa ke Allah, kita nampak orang aja untuk bagi. Lupa. Habis. Bila kepada kitab yang kedua, Hidayatus Salikin. Ni ayat hak buka ni. Ni hak bukan nak saya minum kan. Ni ni ayat tak jauh sebut tak saya minum. Ya? Boleh? Boleh tak apa. Kau nak ubat ke apa tak? Dia nak ambil berkat dia. Dia bukan nak berkat tu tak? Dia pun ambil aura. Baca kitab. Betul. Dia ada orang buat kajian kan? Ayat tu bila disebut benda-benda baik, dia akan jadi penawar. InsyaAllah. Ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan daripada ayat itu, kulla syai'in hayy, segala yang hidup. Maknanya hak hidup ni dia kena dayak oleh hidup. Semua dayak pokok dayak, orang berdayak. Sama ke surat 20. Ke surat 20 no? Kitab kulit biru ke surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ya. Tajuk dia ialah tak ada tajuk. Dia bukan di tajuk, bukan di awal tajuk, di tengah. Al-babul awal fi bayan al-aqidah. Bab menjelaskan tentang akidah. Kita ke surat 20, baris yang ke-6 daripada bawah. 2, 4, 6. Man rabbuka. Ni
Buat tahan dan Baik, ini cerita malaikat tanya. Baik. Bahawasanya tiada diterima iman seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Bahagian kedua sebelum ini cerita tentang keimanan kepada Allah. Yang kedua, tak sah iman kita kalau tak percaya, tak yakin kepada apa yang Nabi bawa, perkhabaran Nabi SAW akan khabar yang kemudian daripada mati, seperti soal mungkar wa nakir. Hak Nabi habar, hak benda yang nak berlaku lepas mati ni